الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, alhamdulillah, syukur sebanyak-banyaknya kita kepada Allah yang masih lagi memberikan kita peluang dan ruang untuk bersama-sama berada di dalam rumah Allah yang mulia ini. Sama-sama kita menunaikan kefarduan kita sebagai seorang Muslim. Mudah-mudahan masa yang kita luangkan untuk Allah ini akan mendapat perhatian daripada Allah, menjadikan kita orang-orang yang bakal menerima kebaikan daripada Allah di hari yang tidak ada guna lagi harta benda, pangkat kedudukan dan sebagainya yang kita perolehi daripada dunia ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada tengah hari yang mulia ini suka untuk saya bawa tuan-tuan, kalau dalam pertemuan yang lalu kita bincang berkenaan dengan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tafakkur, yang disebutkan kepada kita daripada Abu Dzar Al-Ghifari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillahi fatuhlik. Berfikirlah kamu berkenaan dengan makhluk Allah dan jangan kamu berfikir berkenaan dengan Allah, nescaya kamu akan binasa. Telah kita huraikan dalam pertemuan yang lalu dengan panjang lebar berkenaan dengan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa berfikir tentang nikmat kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita yang berada di dalam bulan Rajab, masih lagi berada di bulan Rajab yang mulia, yang kita digalakkan untuk memperbanyakkan amal ibadah kita agar ianya menjadi kekuatan dan persiapan kita untuk menjadi tetamu Allah di bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Jadi bulan-bulan Rajab dan Sya'ban yang didoakan dengan keberkatan. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Balighna Ramadan. Dan ya Allah, Engkau sampaikan kami kepada Ramadan
yang kami sangat merinduinya. Jadi para ulama membahaskan berkenaan dengan kalimah barakah ini, barik lana, keberkatan kepada kami itu, iaitu diberikan kita ruang dan peluang kebaikan, diberikan kita kesihatan yang baik, diberikan kita semangat untuk kita beramal, memperbanyakkan amal ibadah kita sebagai persiapan menjadi tetamu Allah di bulan Ramadan yang kita sangat merinduinya, insya-Allah. Jadi kita disuruh agar senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan daripada sifat malas. Ada doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan sebagai doa yang ma'thur, doa yang dipetik daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka tengah hari ini kita akan bincang berkenaan dengan tajuk menjauhi sifat malas, daripada kitab himpunan hadis-hadis modal insan, susunan Fadilatul Syekh Dr. Zulkifli Al-Bakri, mufti kerajaan negeri wilayah Persekutuan yang baru. Jadi insya-Allah kita sama-sama baca daripada hadis ini dan kita akan lihat apa yang sebenarnya diperintahkan, disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersesuaian pula dengan kita, kedudukan kita sebagai seorang hamba Allah yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang kaki tangan kerajaan, kaki tangan di sebuah jabatan yang di pundak kita terdapat dipikul amanah besar oleh pihak majikan yang telah membayarkan kita gaji mengikut tempoh yang ada, mengikut masa yang ada, dibayarkan kita pendapatan kita itu. Baik, saya baca hadis ini dan tuan-tuan bersama-sama dengan saya insya-Allah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tuan-tuan ikut saya lah. Kau tuan-tuan tak mau ikut saya. Saya baca ni, saya suruh tuan-tuan ikut saya. Saya baca pendek-pendek aja. Patut tuan-tuan ikut. Baca daripada apa yang saya sebut lah. Baik, sekali lagi. Kalau tuan-tuan tak mau ikut, saya nak terus baca aja lepas tu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. Cuba sambung lagi. Lagi. Baik, kita baca sekali lagi sama-sama. Sebab doa ni saya rasa tuan-tuan yang mengamalkan dalam azkar fi sabah wal masa ada. Ini dipanggil doa yang maksur. Baca tak baca wallahu alam lah. Tapi tuan-tuan ingat doa tu kan. Baik, kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Baik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Nabi di antara doa, sebab tu hadis ni doa Nabi pun jadi hadis, kalam Nabi pun jadi hadis, perbuatan Nabi pun jadi hadis. Apa yang disandarkan kepada Nabi, sama ada perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, diamnya, adalah dikira sebagai hadis. Baik. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu daripada rasa penakut dan kedekut, dan aku berlindung kepadamu daripada bebanan hutang dan penindasan. Baik, ini hadis yang sangat menarik. Bagaimana digambarkan kepada kita ada 8 perkara yang telah pun diminta oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 8 penyakit
yang melanda kita pada hari ini sebagai seorang Muslim, yang menjadikan kita kadang-kadang jadi lemah, menjadikan kita kadang-kadang tidak berapa bersungguh dalam beribadah, tapi dalam kerja buat kita untuk mendapatkan gaji, mendapatkan kedudukan, mendapatkan tempat di mata masyarakat dan sebagainya, kita bersungguh. Tapi dalam hal untuk bertemu dengan Allah, kadang-kadang main-main saja, kadang-kadang culah-culah saja, kadang-kadang ingat-ingat buat, tak ingat tak ada apa. Lagu tu ada tuan-tuan. Saya berjalan dengan seorang hamba Allah ni, dia ni orang luar datang Malaysia dan jadi dapat warga Malaysia lah, orang luar, tak mau sebutlah mana-mana. Jalan dengan dia tuan-tuan musafir. Bagi kita musafir ni baru kita kenal sahabat kita. Jadi bila dia tak mau semayang, kita kata uncle jomlah semayang. Dia kata tak apalah, dia ada masalah seluar dia lah, apalah alasan lah. Lepas tu dia kata ni kita nak semayang jamak. Dia kata tak apalah, nanti dia qada jamak dan qasar, dia kata. Itu dia tuan-tuan. Mazhab mana dia mengaji saya pun tak tahulah. Tapi dia nak qada untuk jamak dan qasar sekaligus. Itu dia. Mana ada qada jamak tuan-tuan. Qada waktu pula mana boleh jamak. Qada kena tamam. Tak boleh jamak. Jamak ni untuk orang yang diberikan rukhsah, ada keringanan. Sebagaimana yang kita sedia maklum dalam musafir, dalam kesuntukan waktu, dalam maknanya bagi orang yang bekerja yang memang tak boleh nak tinggalkan tempat kerja tadi, walaupun dia bukan dalam musafir tapi dia dibenarkan, sebagaimana doktor pakar yang membuat pembedahan sebagai contoh. Itu semua yang telah kita maklumi sebelum daripada ini. Baik. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita supaya berdoa kepada Allah untuk berlindung daripada 8 penyakit dalaman seperti keluh kesah, duka cita, malas, takut, kedekut dan lain-lain. Kan? Jadi ini penyakit mazmumah, penyakit dalaman, penyakit hati. Kalau kecil manis tak apa tuan-tuan, kita ada macam-macam, ada stevia-nya, ada metformin-nya, ada glucovans-nya, macam-macam nama. Ada darah tinggi, ada ubat dia, tebu gajahnya, kan? Belalang kunyitnya, macam-macam. Pokok ni orang buh macam-macam, ada buh nama. Boleh amalkan, tak ada masalah. Rebus daun ni, makan daun tu, cara tradisional, ambil ubat hospital, ikutlah perasan ambil yang mana sesuai, ambil lah. Kan? Jadi ubat untuk masalah penyakit zahir tak ada jadi masalah. Masalah hari ini masalah penyakit dalaman. Yang kita tak nampak. Kan? Setara penyakit kanser pun tuan-tuan, ada seorang tu pakar di hospital Tawakal. Kan? Doktor pakar. Tapi tengok-tengok dia pun kena kanser tahap 4 baru sedar. La ilaha illallah. Itu dia. Lagu mana tu tuan-tuan? Dia doktor pakar dah. Lah ni duk cari ubat lah, cari macam-macam, dan dia kebetulan dia kaya, dia ada partner dia yang hebat. Dia pun maknanya berusaha lah, panggil tafi-tafi, buat maya hajat, buat doa untuk dia dan sebagainya. Kan? Tak apalah, dia ada duit cara dia berlagu tu. Nak sebutnya tu penyakit-penyakit tu baru kenal pasti tuan-tuan. Tapi penyakit-penyakit yang ada dalam hati ni kadang-kadang kita tak kenal, maka kita diajarkan Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah agar diberikan perlindungan. Minta berlindunglah daripada benda-benda yang mazmumah yang disebutkan tadi ni. Penyakit keluh kesah, kan? Penyakit ni kira keluh kesah, duka cita, penyakit malas, penyakit berhutang, penyakit kedekut, penyakit takut ni sampai tahap macam-macam. Nak sampaikan kebenaran pun tak berani. Kan? Ada kawan-kawan nak cakap agama sikit tak berani. Kan? Nak pergi ceramah sikit tak berani. Nak pergi demo sikit tak berani. Pasal apa? Ada penyakit takut. Takut tu macam-macam lah. Takut nanti pasal apa? Takut ni nak buat apa tak berani ni. Kan? Dia kata tak boleh lah. Dia tak lagi kena posting pergi tempat lain. Tu dia. Takut kena posting tuan-tuan. Pun ada juga. Baik. Ada kawan kita posting pergi mana pun. Sahabat saya tuan-tuan hantar tu pergi pedalaman Sabah tu. Kan? Lagi dia seronok tuan-tuan, dia Islam riuh rendah, orang kampung dalam tu. Pokok rumah panjang, pokok kadazan, bidayuh, apa nu hatta Islam tak kenal, dia kenal habis semua. Siap buka pusat tunas Islam lagi dalam kampung Ulu Banat tu. Kan? Ni jenis ni lempaklah pergi ke mana pun, lempak dalam laut dia jadi pulau. Lempak dalam hutan dia jadi gunung. Dia buat kerja. Kan? Hak jenis lagu ni tak ada masalah. Pergilah ke mana pun. Kerja agama, kerja dakwah, kerja Islam,
kena sampai. Saya pergi Sarawak 2 minggu lepas tuan-tuan, tengok Allah sedihnya. Kan? Tengok orang Sarawak ni, saya kata, kalau aku ni jadi menteri pendidikan lah, contohlah. Berangan-berangan pilah tuan-tuan. Kan? Kalau lah jadi menteri pendidikan lah tuan-tuan, apa saya nak buat? Saya nak hantar orang ramai, ustaz-ustaz Jakov ke, Kafar ke apa ke ni, hantar pergi, gaji bayar asing. Itu gaji dia. Katakan basic dia 2,500 ke 3,000 ke berapa ke, tapi ada allowance untuk mengajar taklim malam-malam. Ni tuan-tuan pergi tengok surau, saya pergi Sebuyau baru ni, la ilaha illallah, surau tak hidup. Tok Imam sembahyang maghrib isyak saja. Subuh Tok Imam depan rumah, depan surau, depan masjid, Tok Imam pun tak mai, Tok Bilal pun tak mai. Jadi kita lah hidup-hidupkan surau masjid dia tu, azan orang kampung terkejut. Pasal jarang lama tak dengar azan subuh. Kan? Sebut tuan-tuan, tak usah kuliah lah. Kuliah lagi tak ada lah tuan-tuan. Tapi nampak adalah maknanya orang pakai tudung apa semua, kehidupan tu nampak beragama. Tapi dari segi sekadar hidup begitulah. Tak ada. Kan? Patutnya guru-guru agama banyak. Saya masuk ke pedalaman untuk buat kerja misi dakwah di Sarikeh, di Sibu, masuk ke Ulu Pakan, daripada Sarikeh tu berpuluh-puluh kilometer masuk dalam hutan. Jumpa dengan orang-orang kampung, dia kata, Ustaz, kamu ni semua lambat 1 tahun saja daripada Kristian. Mau balik Kristian, dia masuk melalui guru-guru. Dia masuk melalui guru, lepas tu dia buat kelas tuition secara percuma. Sebab ada orang yang membayarkan certain amount kepada guru-guru ni. Jadi bila masuk buat kelas tuition, buat apa semua, jadi golongan ni dia akan mula terapkan dia punya agama dia punya fahaman dia dan sebagainya. Guru agama kita tak ada apalah. Pergi mengajak sekolah setakat tu je lah. Lepas tu balik, ada jenis kaki mancing, dia pergi mancing lah. Kaki burung, tahan burung, dia tahan burung. Kan? Nak buat kerja lain pada tu tak berani. Takut tuan-tuan. Terus saya kata, kalau saya jadi menteri pendidikan yang tu, saya nak buat dulu. Pasal saya duduk pergi masuk tengok, guru agama ramai. Setiap sekolah mesti ada 2 orang ustaz. 2-3 orang guru agama. Setiap sekolah, walaupun di pedalaman. Kan? Pok-pok tu makan elang tuan-tuan. Elang pedalaman pun tak habis, gaji tak usik langsung. Gaji elang Sabah Sarawak tak usik, elang gaji guru tak usik. Makan elang pedalaman saja cukup dah untuk nak hidup. Orang kampung main hantar buah, orang kampung main hantar ayam, orang kampung main hantar macam-macam. Kan? Jadi susah bila kita nak Islamkan orang tuan-tuan. Ada yang bertanya, Ustaz, boleh tak Ustaz? Saya ada stok babi sekandang lagi kat belakang rumah. Boleh tak kalau saya nak clearan dulu yang tu? Baru nak masuk Islam. Tuan-tuan nak jawab lagu mana tuan-tuan? Kan? Nak kata tak boleh satgi dia pening kepala, nak kata boleh satgi payah pula. Nak kata tak boleh satgi dia makan-makan, risau juga. Satgi dia makan-makan lekat tulang babi tu mati, tak pasal dalam peluk Islam tuan-tuan. Jadi itu dakwah kita yang bermacam-macam lah. Jadi tapi alhamdulillah lah, habis kandang dia makan, dia panggang BBQ semua tuan-tuan. Lepas tu dia masuk Islam. Lepas tu tak makan dah lah, habis lah. Alhamdulillah. Dia panjang umur lah. Baik, jadi nak sebutnya tuan-tuan, kalau digerakkan gerak kerja ini dengan begitu tersusun, dengan terancang, dengan begitu baik, maka insya-Allah tak ada. Saya balik daripada Rompin, tengok orang asli di kampung Kedai tuan-tuan. Ada sahabat kita, dia dah peluk Islam, dia orang asli, dia peluk Islam, dia duduk di kota Damansara. Jumpa dengan dia kata, Ustaz, tolonglah Ustaz bantu sikit macam mana kita nak buat tafi ni. Saya nak buat, tak kira lah tafi ke pengajian agama, saya nak buat, nak bina di kampung orang situ, nak buat bagi ada tempat mengaji. Kan? Kalau kita di bandar tuan-tuan, di bandar Keratung ke, bandar Muazzam ke, gagahlah ada bangunan kedai boleh sewa. Hak ni tak ada apa lautan tuan-tuan. Orang asli nak buat apa, kena buat bangunan. Kan? Dia kata tak apalah, nanti saya bincang dengan kawan-kawan di dalam Rompin tu, dalam Muazzam tu, kita tengok nanti macam mana boleh buat, macam mana nak bantu, nanti kita bantu. Tapi ada usaha yang nak dibuat untuk kembangkan, berikan kefahaman Islam kepada mereka. Baik, marilah kita mengisi hidup kita dengan pelbagai kegiatan yang bermanfaat. Buanglah kegiatan yang tidak dapat mendorong ke arah kejayaan. Sekiranya kita bertindak dan bersikap demikian, maka dalam waktu terdekat kejayaan dapat kita capai. Singkirkanlah budaya malas dan jauhilah istilah jam getah yang boleh dimaju dan diundurkan, kerana ia dapat merosakkan bahkan menghancurkan masa depan. Perhatikan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berjaya. Mereka tidak pernah datang lambat dan selalu menyelesaikan kerjanya dengan menepati waktu. Mereka sangat menghargai waktu hingga ia tidak ada waktu lapang tanpa kegiatan. Jadi
Pengarang nak bawa kepada kita supaya kita senantiasa menghargai waktu, nikmat waktu yang Allah berikan pada kita. Orang yang beriman, orang yang mukmin yang sebenar, dia pasti akan menjaga waktu, tidak dihabiskan masa dia dengan sia-sia. Dia habiskan masa bukan sekadar dengan kerja dia, tetapi dengan kejayaan untuk dunia hingga akhirat, kan? Dia tak habis masa saja-saja. Ni kadang-kadang kita tanya, bang buat apa bang? Bang, macam mana sihat bang? Buat apa tu? Alah, duduk saja-saja, tak ada apa, dia tak rehat petang-petang. Duduk saja tu bagi orang yang beriman, dia berdosa. Kan? Tak boleh. Banyak mana kos Allah Ta'ala nak bela kita. Allah Ta'ala nak jaga kita sampai kita boleh sihat, segar tubuh badan, duduk di tahap yang kita ada pada hari ini. Banyak mana kos kalau kita nak kira kos. Tapi Allah Ta'ala tak kira benda tu. Allah nak suruh kita habiskan masa-masa dia, habiskan waktu yang ada itu untuk benda-benda perkara yang benar-benar bermanfaat. Baik. Kita boleh rehat dan santai, tetapi berapa lama yang sepatutnya diperuntukkan untuk waktu itu? Apakah selagi santai kita memikirkan dan merancang kegiatan untuk tindakan berikutnya? Kebanyakan antara kita tidak menggunakan waktu santai itu untuk mendorong ke arah kejayaan, tetapi kita selalu rehat untuk menghilangkan kepenatan. Dari sini saja nampak betapa kita kurang menghargai waktu. Ni Syekhuna Dr. Zulkifli Al-Bakri menceritakan dengan keadaan manusia yang ada pada hari ini. Kita lah tuan-tuan, kan? Kadang-kadang kita pergi, tak boleh bersantai, boleh bersantai, tapi ada masa biarlah isikan masa-masa tadi dengan perkara yang bermanfaat. Santai tak ada masalah. Saya pun buat, kita punya konsep dakwah santai, janji sampai. Kan? Dakwah santai je. Kita buat sambil-sambil jumpa anak-anak muda, kita hibur-hiburkan sedikit, kan? Janji sampai apa? Sampai matlamat dakwah tadi, nak mengajak orang ramai, nak mengajak anak-anak muda. 2 malam lepas saya di Uptown Danau Kota, tuan-tuan. Mula program pukul 11, rapat pukul 1. Orang ni ya Rabbi, saya tengok kali ni pelik. Saya dah masuk 3 kali Uptown Danau Kota, berdakwah santai dia panggil, at Uptown Danau Kota, anjuran Pusat Pengurutan Zakat Wilayah. Saya dengan Ustaz Zulkarnain Hamzah dan seorang lagi tu Man Raja Lawak serta Ustaz Akhil Hai. Kami buat santai-santai, tapi ramai masya-Allah yang bertanya hukum, yang bertanya tentang fadilat-fadilat tertentu, yang nak dengar tuan-tuan yang datang pakai skirt berada duduk kursi depan, yang datang yalah Uptown Danau Kota ni, kalau tuan-tuan pakai tudung labuh nanti orang akan tengok tuan-tuan macam dengan UFO baru turun langit. Kalau tuan-tuan pergi situ pakai jubah putih, kepiah putih, orang tengok atas bawah kelipah betul ke dia ni salah jalan berkali dia kata. Kan? Pasal apa situ semua orang pakai yang banyak terbuka sana, terbuka sini. Tapi bila kita boleh buat program macam tu, tuan-tuan, kita ajak dengan pendekatan yang bersahaja, dengan zikir munajatnya, dengan dakwah yang begitu santai, masya-Allah. Ramai yang memberikan tumpuan. Dan kali ni pelik lah. Kalau sebelum ni saya dengan Syam Kamikazir, Syam petik kita, saya menyanyi, saya berzikir, saya orang ramai. Bila kita mula tazkirah, dia mula lari. Sekali masuk pula grup lain. Tapi baru ni tak, tuan-tuan. Saya ingat beribu lah baru ni, 2-3 ribu orang ada. Duduk, tak berhenti, tak bergerak. Kita pun buat sedikit cabutan bertuah. Kita ada hadiah kuis, kan? Tanya soalan-soalan yang mudah-mudah saja. Alhamdulillah, dapat respon. Ada satu Arab ni, Arab Mesir, dia student lah. Tapi dia sebut bila dia tengok dakwah yang macam tu ramai, tuan-tuan, tak berlaku di negara Arab sebegitu. Di negara Arab ni, tuan-tuan, di Mesir khususnya tak boleh nak buat dakwah terbuka lagu tu. Payah. Kan? Kita masih lagi boleh buat, masya-Allah. Kita berdakwah, cerita pasal Al-Quran, tentang hadis dan sebagainya, bagi peringatan tentang ibadah solat, bagi peringatan tentang azab api neraka Allah yang Nabi bawa turun, peristiwa cerita besar daripada Isra wal Mi'raj dan sebagainya. Kita ceritakan kepada mereka. Ini peluang yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Masih banyak tokoh yang dapat kita jadikan contoh. Pada dasarnya mereka berjaya mencapai kejayaan kerana beberapa hal, antara lain keyakinan yang kuat, sikap percaya kepada diri sendiri, dan boleh menggunakan waktu dengan baik, kan? Tokoh-tokoh tu banyaklah, tokoh-tokoh sejarah yang telah berjaya memanfaatkan masa dan waktu mereka untuk sesuatu yang bermanfaat, kejayaan bagi mereka di dunia
apatah lagi di akhirat kelak. Sepatutnya bagi orang-orang yang beriman Muslim ni tuan-tuan, dia akan lebih banyak menghargai waktunya. Orang beriman dia tidak akan malas. Sebab tu Nabi ajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Minta doa berlindung. Tuan-tuan baca tak tuan-tuan pagi-pagi tuan-tuan? Yang baca saya ingat tak banyaklah kot. Kan hal lain tu ustaz lupa, ustaz kami pun kan lupa ni kena buat. Tuan-tuan ingat je tuan-tuan, ya Allah pagi-pagi dalam kereta tu kan, ya Allah jauhkanlah kami, ya Allah ali kami berlindung kepadamu daripada sifat keluh kesah dan duka cita, hammi wal hazan, sedih, duka cita kan. Sedih ni tak apa tuan-tuan, tapi jangan sampai berlarutan, sedih memanjang-manjang, tak boleh kan. Jangan dikenang lagi. Sebab tu kita kena terus ke depan dan kita kena buat sesuatu untuk kehidupan kita selepas daripada mati. Yang kedua, kita minta berlindung daripada Allah. Ya Allah, aku berlindung denganmu, kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan. Minta supaya Allah jangan bagi kita ada sifat malas, khususnya dalam hal-hal yang melibatkan ibadah, dalam melibatkan persiapan kita untuk pertemuan kita dengan Allah. Tak boleh buat apa dah tuan-tuan kan. Jadi maknanya kena buat sesuatu, kena berdoa pada Allah, minta Allah, sebab doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman kan. Kalau jadi macam dengan kawan-kawan semalam, saya semalam tuan-tuan pergi ke kampung Ban Talok. Ban Talok ni di Padang Basar, bukan besar, Basar, di sempadan Thailand. Pergi tu pasal apa tuan-tuan? Saya mewakili NGO Malaysia bersama dengan ahli parlimen Kuala Nerus Fadil yang berhormat Ustaz Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Razali At-Takiri, bersama dengan NGO yang lain, MAPIMnya, wakil daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Bangkok sendiri. Kita turun menyatakan solidariti kita kepada umat Islam Rohingya yang dibunuh kejam. Orang Islam ni tuan-tuan, dia macam dengan, dia pun hilang atas peta, hilang segala-galanya. Ni macam dengan Gaza ASEAN. Rohingya ni macam dengan Gaza ASEAN. Mereka ada negara mereka maju dulu. Sebelum daripada jadi mendapat dihantar oleh Inggeris ke India, duduk bawah kerajaan Mogul di India, dan dibawa pula mai ke Myanmar, duduk bawah kerajaan Myanmar, dihantar sana dihantar sini, Inggeris punya percaturan. Kita lihat bagaimana kerajaan umat Islam Rohingya pernah berada di sebuah kerajaan Islam Arakan, dipanggil Kesultanan Islam Arakan, lebih 350 tahun. Mereka pernah jadi kerajaan Islam, bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, lebih daripada 350 tahun. Hari ini apa jadi tuan-tuan? Mereka dihalau, mereka dibunuh. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, dalam beberapa bulan yang lalu mereka dikumpul dalam rumah, kemudian dipotong kaki seorang-seorang. Tak kira usia 70 tahun, tak kira usia 7 tahun, mereka dipotong hidup-hidup. Pegang pam potong, pegang pam potong. Putui riau menangis meraung kesakitan. Selang beberapa jam diambil petrol, dicucur dan dibakar rumah tersebut. Ini yang berlaku kepada umat Islam di seluruh dunia, antaranya yang berlaku di Arakan, di Myanmar itu sendiri. Apa jadi dengan ASEAN? Malaysia jadi ketua negara-negara ASEAN pun masih lagi belum boleh buat apa-apa. Apatah lagi ambil sikap tidak mau campur urusan dalaman negara masing-masing. Habislah. OIC memang Myanmar tolak, reject terus kalau nama OIC. Saya meeting beberapa kali dengan Tan Sri Hamid Albar, menjadi duta OIC bagi masalah umat Islam Rohingya. Pun tak boleh nak buat masalah, tak boleh nak selesai. Kita cuma kena masuk juga melalui NGO yang ada, melalui Muslim Care, melalui Yayasan Amal, melalui MAPIM, melalui macam-macam NGO yang ada untuk kita bantu. Begitulah juga apa yang berlaku semalam, minggu lepas, dijumpai oleh orang kampung. Dalam 6 lubang ada 33 mayat yang dibunuh dengan kejam oleh mafia pemerdagangan manusia. Human trafficking, apa benda macam itulah lebih kurang. Pok-pok ni, gangster-gangster ni masuk dan mereka tahan. Kerana orang Arakan ni dia datang hampir 2 minggu, 3 minggu kadang-kadang. Tak makan apa tuan-tuan, kurih kering dah. Saya angkat keranda jenazah tu tuan-tuan, macam angkat, kira seorang pun boleh angkat lah, macam angkat mayat budak. Memang kering, tak boleh buat apa dah. Jadi mereka ni melarikan diri, masuk melalui laut,
sampai di sempadan Thailand tu nak masuk ke Malaysia. Malaysia ni kira syurga lah. Syurga bagi orang Rohingya. Boleh masuk Malaysia, tak apalah kok mana cara merangkak ke mengapa, tak janji boleh masuk Malaysia. Dan semalam di 800 orang telah berjaya mendarat di Langkawi. Yang boleh masuk tak apalah, kita pun ada UNHCR, kita ada misi bantuan dan sebagainya. Di peringkat MAPIM ada sekolah yang kita rasmi minggu lepas baru buka untuk umat Islam Rohingya di Baitul Rahmah di Alostar, dekat dengan Masjid Jami' Alostar. Kita ada orang bagi lot banglo, kita buat sekolah di situ. Alhamdulillah, kita bela mereka yang mana boleh bantu, kita bantulah sekadar kemampuan yang ada. Jadi semalam ni tuan-tuan, bila mereka masuk, ditahan oleh gangster mafia pemerdagangan manusia ini. Kemudian dia minta duit. Kalau ada nombor telefon orang Malaysia, tolong telefon, minta dia hantar, kami uruskan duit semua, bagi kita lepas. Orang-orang ni mana ada duit tuan-tuan, mana ada harta apa. Mai tu slipper pun tak pakai, susah. Apa pun tak ada, dah duduk di sana, pakaian tu selai dua tu yang ada pun giliat hatu je, tak ada buat apa. Bila masuk ada sikit-sikit dia ambil semua, dah duit tak ada bagi, dia katuk mati. Katuk mati ni tuan-tuan. Kemudian gangster ni, mafia-mafia ni pergi dekat kawasan kampung Kebun Getah di Ban Talak itu, sempadan padang besar tu. Dia masuk, kemudian dia korek lubang, korek dengan cangkul macam tu je. Korek, letak mayat tadi, kambui macam kambui kambing, kambui lembu yang mati begitulah. Sebab yang buat ni mafia bukan Islam. Jadi orang kampung tak berani kata apa, dah dia main dengan M16, main dengan senapang, dengan pistol semua, mana berani duduk tengok lah, tak dia kata apa. Kemudian orang Islam sedar dan report kepada Majlis Mufti Kerajaan Syekhul Islam di Bangkok, dan mereka turun seakan gunakan kerajaan untuk kuasa untuk korek balik, dan kita semadikan. Kita solat jenazah semalam ramai-ramai. Semalam kami sempat solat jenazah 13 jenazah, dan kita kebumikan balik di tempat yang sama. Semua kita korek bagi dalam, buat macam liang lahat semualah. Kebumi 13 orang, 2 liang semalam. Dan 2 hari sebelum tu dikebumikan 20 orang di Hat Nyai, hospital Hat Nyai keluar dan kebumikan di sana. Semalam kita buat gimmick. Kita masuk wakil daripada Malaysia, wakil daripada ahli parlimen, untuk kita bawa isu ni ke peringkat antarabangsa. Dah boom dah. Kita nak boom lagi supaya jadi, dan kita nak banteras sungguh-sungguh agar mafia pemerdagangan manusia itu dapat dikesan, dapat dicari sehingga ke akar umbi. Itu tujuan dia. Sebab tu semalam kita turun, kita panggil wakil daripada Indonesia, umat Islam Indonesia, 2-3 orang daripada Singapura semalam, hampir 10 orang daripada Malaysia turun. Kita nyatakan solidariti kita untuk kebersamaan kita dengan mereka. Tuan-tuan kena doa, dan tuan-tuan kena bantu semampu dan sekadar yang boleh sebagai tanda kebersamaan kita dengan mereka. Ini isu umat Islam. Kalau Palestin tu tuan-tuan, seluruh dunia tengok dia, mereka mendapat bantuan walaupun susah lah, walaupun mereka berperang dan sebagainya. Tapi negara kecil Gaza ni besar mana? Besar Bukit Bintang lebih sikit ya tuan-tuan. Tapi satu dunia pandang, ratusan NGO, mungkin ribuan NGO yang datang membantu daripada Islam dan bukan Islam, kerana melihat ini masalah kemanusiaan, bukan masalah umat Islam. Bagi orang bukan Islam, itulah yang berlaku. Termasuk daripada tuan-tuan yang selalu menyumbang kepada mereka. Tapi kadang-kadang bila sebut sampai ke belah Arakan, belah Myanmar, yang saya beberapa kali pergi ke sana tuan-tuan, buat misi kemanusiaan dan sebagainya, dan saya pun hampir-hampir terbunuh sebagaimana yang pernah saya ceritakan sebelum daripada ini, ya kan? Kita terlibat dengan misi-misi ini kerana ini melibatkan umat Islam sejagat. Maka sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan kekuatan kepada kita untuk tidak malas. Bukan sekadar mikir tentang dunia saja, tapi kena fikir juga tentang akhirat, tentang apa lagi yang ada, apa yang kita boleh buat. Sebab itu bagi orang yang beriman tidak akan ada masa untuk bermalas-malasan. Kan? Tidak ada masa, kerana kerja al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajipan, tanggungjawab lebih banyak daripada masa yang ada. Sebab itu bila kita terlibat dengan kerja-kerja Islam, itu dia tuan-tuan, masa terlalu banyak yang perlu kita habiskan untuk kerja-kerja kebajikan dan kemanusiaan ini, insya-Allah. Sebab itu menurut Hatim Al-Zahid, 4 macam yang tidak difahami nilainya kecuali oleh 4. Tuan-tuan dengar elok-elok. 4 macam tidak difahami nilaiannya kecuali oleh 4. Kalau hadis lain kita baca irtanim qamsan
qabla khamsin. Rebutlah 5 peluang sebelum datangnya 5, kan? Masa hidup sebelum masa mati, masa sakit sihat sebelum masa sakit, masa lapang sebelum sempit, masa senang sebelum susah, lagi masa apa lagi? Masa kaya sebelum masa jadi miskin, kan? Tu rebut 5. Yang ni 4 macam tidak difahami nilaiannya kecuali 4. Yang pertama, nilai muda tidak diketahui kecuali oleh orang yang telah tua. Nikmat muda. Saya baru nak masuk 39. Kan? Berasa ralatnya aku ni masa mengaji dulu tak pulun sungguh-sungguh. Kan? Tak pergi buatlah mengaji sampai, yalah mengaji galak nak menikah sama tuan-tuan. Pak menikah boleh anak, pak boleh anak balik dah terlibat dengan ni apa semua. Nak pergi duduk mengaji balik tu dia jadi tinggal lama dah. Allah rasa ralatnya tengok, kan? Rasa menyesal. Umur dah duduk jalan. Kan? Jadi rasa banyak benda. Masa usia 30 tahun, usia tengah segar, tengah fresh, 30-an awal-awal 30-an, ujung-ujung 20-an tu, kita tak all out nak buat sesuatu. Kan? Jadi lah ni bukan kata teruk sangat, tapi duk rasa macam tak puas lagi. Kan? Sedangkan kita nak masuk usia 40. Usia 40 ni usia untuk kita mengecapi segala nikmat yang telah kita garakkan, telah kita usahakan pada usia 30-an. Itu saja. Baik. Jadi nilai muda tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang tua. Apatah lagi kalau dah usia sampai dah berumur dah tuan-tuan, dah masuk pencen dah, lagi-lagilah. Yang kedua, nilai kesihatan tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang sakit. Kan? Dah sakit, masa itulah baru teringat nak buat baik. Kan? Allah sebut dah panggil manusia ini, wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Tu panggil manusia. Bila sakit, masa tu dia baru ingat ke Tuhan, ingat pada Allah, sama ada dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dia akan ingat pada Allah. Masa sakit, masa Allah bagi sihat nikmat ni lupa. Kan? Lupa, tak ingat ke tahfiz sekolah tahfiz ni. Masa sakit dia mula ingat tahfiz kan? Mujuklah sakit, kalau terus mati lagu mana tuan-tuan? Bila sakit tu nikmat, Allah bagi peluang untuk kita bersyukur, doa bagi Allah beri kesihatan, supaya dengan kesihatan yang baik dapat kita. Tapi panggil manusia dak. Kan? Wa idza masal insana dhurru da'ana li janbi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dhurruhu marra. Bila mana kesakitan tadi, musibah tadi, muskilah tadi, konflik tadi diselesai, diangkat, disembuh, diberikan kekuatan dan sebagainya, ka'allam yad'una ila durrim massah, dia panggil kita. Kita seolah-olah tak pernah berdoa pada Allah. Macam Allah buat perumpamaan, kan, manusia ni duduk dalam kapal. Kapal ni orang kaya lah, orang mewah. Naik pula pelayaran Star Cruise, pelayaran mewah, 3 hari 4 hari 3 malam, Penang, Krabi, Phuket, harga 1,000 lebih. Sebagian daripada tuan-tuan ni mungkin dah naik dah, tengok seronok, kan? Masa duduk lantuk tu dah kaya tuan-tuan. Kita ni kalau 1,000 lebih tu pergi buat talil lagi bagus. Mereka dah duit banyak, boleh pergi belayak. Kadang-kadang ambil package yang sampai 4-5 ribu, tak ada masalah. Sehari per habis 1,000, tak ada masalah. Kan? Ada satu kawan tu dia cerita tadi, dia kata, Ustaz, ada satu kawan ni masa sihat dia tuan-tuan, lupa tak ingat apa, sekali menteka darah makan tengah hari 2,000 tuan-tuan, 2,000 bayar main-main je. Makan lunch tu 2,000 bayar main-main, tak ada apa. Kan? Tu orang senang, kan? Jadi sifat orang senang ni Allah kata mereka akan berlayar di lautan. Masa mereka berlayar tu mereka seronok, mereka menyanyi, mereka bersiul, mereka bergembira, mereka berpesta, mereka berparti dan sebagainya. Tiba-tiba full wa ja'alna full birihin tayyibah. Datang angin yang baik dan sebagainya, tiba-tiba tengah duduk seronok datang mai ataha amruna lailan aw nahara, datang meribut taufan, angin puting beliung datang daripada semua sudut, semua angle yang ada masuk, menyebabkan hati dia jadi gundah gulana. Masa tu dia berdoa pada Allah, ya Allah, kalau Engkau selamatkan aku, ya Allah, termasuk di kalangan aku ni, termasuk di kalangan orang-orang yang ikhlas dan bersyukur kepadamu, ya Allah. Tapi bila Allah selamatkan mereka, kapal boleh landing balik di daratan dan mereka naik di daratan, mereka buat baghyukum, mereka buat kezaliman balik. Sebab itu Allah kata, innama baghyukum ala anfusikum, sesungguhnya kezaliman itu, hei manusia, yang kamu buat akan datang balik menimpa batang tubuh kamu. Kan? Segala kezaliman mungkin kita buat dalam tempoh 10 tahun, tak ada masalah, tak ada siapa ganggu, kita boleh hebat dan sebagainya.
Kan? Tapi ingat, kezaliman itu Allah Ta'ala akan balas dengan dosa kezaliman yang ada, sama ada di dunia ataupun di akhirat kelak. Jadi jaga elok nikmat sihat, nikmat nikmat muda yang diberikan Allah Ta'ala. Yang ketiga, nilai sejahtera yakni aman tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang terkena bala. Masa aman ni patut kita pulun lah, all out. Kan? Belum jadi perang lagi, belum jadi apa-apa lagi, masa ni lah nak main sembahyang dengan baik.